Siapakah yang mula-mula akan kena hisap? Hadis riwayat Imam Muslim, kita ialah umat yang paling akhir dalam kalangan umat manusia. Namun yang paling awal pada hari kiamat diputuskan hukuman ke atas mereka sebelum seluruh yang lain. Kita ni umat yang terakhir. Selepas daripada Nabi Muhammad tak ada dah nabi-nabi yang lain. Walaupun mereka nak mengaku nabi ke rasul ke, tak ada dah. Kita ni umat yang terakhir. Tapi di hari akhirat ada kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita lah yang pertama akan kena hisap dulu. Kita lah yang pertama akan minum dulu, akan melintas dulu di titian syirat. Dan kita lah yang pertama akan masuk syurga dulu. Hadis riwayat Imam Ibn Majah, kita ialah umat yang paling akhir tetapi paling awal dihisap. Apakah perkara-perkara yang mula-mula dihisap? Riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya yang paling awal dihisap dari amalan hamba pada hari kiamat ialah solat. Ini hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang mula-mula dihisap sembahyang dulu. Jika baik solatnya, maka akan baiklah seluruh amalnya. Jika buruk solatnya, maka dia telah gagal dan rugi. Apabila kurang sempurna dari solat yang difardukan, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah adakah hamba-Ku ini memiliki tatawuk. Tatawuk ni solat-solat sunat, kata ulama, untuk menyempurnakan apa yang kurang dari yang difardukan. Kemudian barulah dihisap amal-amalnya yang lain. Solat fardu tak berapa sempurna, sebab tu kita sembahyang sunat nak bagi lengkap, nak tampung mana yang tak sempurna dalam solat fardu tadi. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang paling awal akan dihisap antara sesama manusia. Tadi antara manusia dengan Tuhan, ini antara sama-sama manusia. Pada hari kiamat ialah urusan darah. Kita ada bagi mati orang kah, bagi cedera orang kah, urusan darah lah. Antara manusia dengan Tuhan yang mula-mula akan dihisap ialah sembahyang. Antara manusia dengan manusia urusan darah. Bagaimana suasana hisap tu? Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, siapa dapat kitab amal dari sebelah kanan, ini golongan yang bagus, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sungguh dahulu dia gembira dalam kalangan kaum keluarganya, sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak akan kembali. Jadi orang yang dapat dari sebelah kanan dimudahkan hisap. Kata ulama, ni golongan yang tak kena hisap lah. Dibentangkan amal-amal dia tu, masuk syurga tu. Yang sebelah kiri susah hisap dia. Yang datang dari sebelah belakang masuk neraka. Aku mendengar Nabi SAW berkata di dalam sebahagian solatnya, ini Aisyah, ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Apa maksud hisap yang mudah? Selepas Nabi selesai sembahyang, aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah dia itu hisap yang mudah? Baginda pun bersabda, diperlihatkan Allah catatan amal hambanya, lalu memaafkan begitu sahaja. Dibentangkan kitab amal tadi, kita punya baik jahat semua dalam tu, tapi tak dikira, diampunkan saja. Sesungguhnya orang yang didebat oleh Allah tentang hisapnya, wahai Aisyah, tadi orang yang berjaya, dibentangkan tapi tak dikira, ni orang yang berjaya. Tapi kalau Tuhan dia start tanya, ni pesepah macam ni, pesepah macam ni, didebatkan oleh Allah tentang hisap dia tu, wahai Aisyah, pada saat itu ia pasti celaka. Dan apa pun yang menimpa seorang mukmin, maka dihapus Allah darinya akan kesalahannya, meskipun hanya duri yang melukainya. Kita kena apa-apa bencana di dunia ni, walaupun sekadar duri cucuk kita, yang tu Allah kira sebagai nak bantu kita nanti di hari akhirat. Apatah lagi kalau kita kena yang teruk-teruk, kena banjir lah, tsunami lah, kebakaran lah, kena macam-macam lagi, yang tu Allah ambil kira sebagai nak bantu kita nanti. Hadis riwayat Imam Tirmizi, apa benda yang nak disoal? Salah satunya tentang umurnya.
Kita habiskan usia kita ni, terutamanya usia muda kita, ke arah mana? Ke arah yang baik ke banyak, ke arah yang tak baik ke banyak? Kemudian ditanya pula tentang harta benda kita. Dari mana kita dapat sumber-sumber dia ni? Kemudian harta benda tu kita belanjakan pada jalan yang mana pula? Dan yang satu lagi nak ditanya, amalan kita sesuai tak dengan ilmu? Kita ada ilmu, kita amal ke tidak? Hadis riwayat Imam Ahmad sama juga. Yang akan ditanya tentang umur. Usia kita ni banyak habis ke mana? Kemudian masa muda kita banyak habis ke mana? Harta kita dari mana datang dan belanjakan ke mana? Dan tentang ilmu, mana yang diamalkan. Surah Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, sementara tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Masa hisab tu nanti, mulut kita tak berkata, tangan dan kaki yang akan bercakap. Siapakah yang akan selamat daripada hisab? Akan masuk syurga dari umatku ini 70,000 orang tanpa hisab. Riwayat Bukhari dan Muslim. 70,000 orang sahaja akan masuk syurga tanpa hisab. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, daripada Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, aku dianugerahi Allah 70,000 orang dalam kalangan umat aku masuk syurga tanpa hisab. Wajah mereka ni nampak seperti bulan pada malam purnama. Berseri-seri wajah mereka yang 70,000 orang. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah, dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70,000 orang. Tadi 70,000 kali 70,000, 4 juta. 4 juta lah. 4,900,000. Lebih kurang lah tu. Bukan 490,000. 70 kali 70. Betul ya? 4.9 bilion. 70 kali 10 baru 7 kali 7 baru 450,000. 749 80 kali 70. Matematik lemah. 4,900,000 kot. Tak kot. Dah. Banyak kosong dah tu ah. Berapa kali kosong tu? Ha. 8. Apa kira kemudian. Sebab minggu lepas ada cakap 490,000 kan. Bila balik rumah kata, ni bukan 490,000 ni. Oh, banyak. Banyak. Jadi harapan kita tu ada. Siapakah yang berjaya dalam proses hisab? Kata Imam Bukhari, didatangkan kebaikan-kebaikan yakni pahala, dan didatangkan kejahatan-kejahatan yakni dosa seorang hamba. Lalu saling mengikis. Ditimbanglah. Tengok mana yang banyak pahala ke banyak dosa. Dan apabila masih tersisa kebaikan pahala itu, Allah akan melapangkannya untuk masuk syurga. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, amal seseorang tidak dapat menyelamatkannya. Ini dari segi hakikatnya lah. Sebab Allah lah yang pilih. Seorang sahabat lantas bertanya tentang sabda tersebut, termasuk engkaukah juga wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ya, aku juga. Kecuali dikurnia Allah dengan rahmatnya. Jadi kita ni masuk syurga ni sebab rahmat Allah. Walaupun demikian, kamu mesti berbuat yang benar. Sungguh pun kita tahu kita ni dari segi hakikatnya memang Tuhan yang tentukan dah sejak azali. Syurga ke neraka ke macam mana ke, dia dalam ilmu dia dah sejak azali. Tapi kita tetap kena buat yang benar. Tak boleh kita kata Allah dah tentu dah, biarlah buat jahat pun kalau masuk syurga, syurga juga. Dia tak boleh macam tu.